Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada yang dihormati hadirin sekalian serta kepada ahli panel kita. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana berpeluang untuk membincangkan isu yang bertajuk pengaruh media massa terhadap COVID-19. Oleh itu, pertamanya saya ingin memperkenalkan secara lebih lanjut siapakah panel kita pada hari ini. Memperkenalkan Dr. Toh Mei iaitu Pegawai Kesihatan Hospital Kuala Lumpur dan Encik Muhammad Najwan bin Nazlan iaitu Pengerusi Persatuan Cakna Kesihatan. Kita mempersilakan pakar-pakar kesihatan kita untuk membincangkan isu yang sedang hangat pada masa kini iaitu pengaruh globalisasi maklumat terhadap COVID-19. Oleh itu, tanpa membuang masa, marilah kita memulakan sesi forum kita dengan mengajukan beberapa soalan berkaitan topik kita pada hari ini, iaitu pengaruh media massa terhadap COVID-19. Kita bermula dengan ahli panel kita yang pertama, iaitu Dr. Mei. Jadi, Doktor, pada pendapat doktor, bolehkah doktor menjelaskan serba sedikit apakah itu globalisasi maklumat terhadap COVID-19? Dipersilakan doktor. Terima kasih kepada saudara pengerusi. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan tentang pengenalan globalisasi maklumat terhadap COVID-19. Sebelum saya menjelaskan globalisasi maklumat terhadap COVID-19, saya akan memberikan anda semua memahami konsep globalisasi. Globalisasi ini adalah kesejagatan. Globalisasi merujuk kepada keadaan dunia sebagai satu entiti tamadun tanpa sepadan, iaitu manusia barangan dan maklumat bergerak bebas ke serata pelosok dunia. Menurut Titas Universiti Malaya, globalisasi sebenarnya merujuk kepada satu keadaan seluruh dunia berfungsi sebagai satu entiti. Dunia cenderung ke arah mengamalkan nilai-nilai yang hampir sama. Tulang belakang kepada kewujudan dan kekuatan globalisasi ini ialah perkembangan teknologi dan ICT yang pelopori oleh Barat. Teknologi melicinkan lagi perjalanan sistem-sistem dunia ciptaan Barat. Keadaan ini membentuk masyarakat dunia yang mempunyai nilai-nilai global. Globalisasi membuka kepada kita peluang dan cabaran. Globalisasi telah membentuk suatu ikatan antara pelbagai negara di dunia dengan satu sistem yang merangkumi asas kehidupan seperti ekonomi, politik, teknologi, komunikasi dan lain-lain. Di dalam sistem globalisasi yang wujud itu, negara yang kuat akan mendominasi negara yang lemah dan jurang kesesamaan antarabangsa menjadi semakin lebar hari demi hari. Negara besar lebih berdaya saing dan mampu merebut pelbagai peluang daripada keterbukaan yang disediakan oleh pelaburan antarabangsa, perdagangan atau teknologi maklumat dan komunikasi khususnya internet. Keadaan ini sudah semestinya menjadi tekanan dan cabaran yang hebat kepada negara kecil. Jadi, bagi konsep globalisasi maklumat pula merupakan suatu kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memaparkan maklumat. Maklumat tersebut wujud dalam pelbagai bentuk sama ada dalam bentuk fizikal, misalnya kertas dan buku, ataupun dalam bentuk suara, paparan visual dan pergerakan. Perkembangan ini akan menjurus kepada ledakan sumber maklumat dan komunikasi yang meluas. Masyarakat kini sedang mengalami arus perubahan dan kini muncul sebagai satu kelompok masyarakat yang baru yang dikenali sebagai masyarakat bermaklumat. Sehubung dengan itu, masyarakat masa kini akan menjadi matang dalam dunia maklumat. Globalisasi maklumat ini seiring dengan dasar langit terbuka yang antaranya memudahkan lalu lintas udara dunia tanpa sempadan atau juga bermaksud tidak terikat dengan mana-mana fahaman yang mengasingkan masyarakat. Dalam pengetahuan kita,
Langit Terbuka memberi dan membuka ruang kepada semua warga untuk tujuan memperoleh maklumat dan ilmu dengan mudah dan murah. Maklumat yang disampaikan oleh media baharu yang begitu pantas dan sangat mempengaruhi masyarakat, terutamanya generasi muda yang dianggap kelompok mesra teknologi maklumat. Pengaruh media baru merancangkan lagi pemasaran berita atau maklumat berkaitan pemikiran. Itu sahaja pendengaran saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Mei di atas penerangan yang sangat jelas dan sangat bermanfaat. Berdasarkan penerangan yang diberikan oleh Dr. Mei tadi, dapat dirumuskan bahawa globalisasi merupakan fenomena sejagat yang telah diberi perhatian oleh semua. Malahan, pembangunan di negara-negara sedang membangun telah dipengaruhi oleh negara-negara barat yang memiliki teknologi tinggi. Masyarakat di negara-negara timur, misalnya Malaysia, mengamalkan gaya hidup barat akibat globalisasi yang datang melalui pelbagai perantaraan, terutamanya media dan alat-alat teknologi maklumat, misalnya media massa. Sebagaimana yang kita ketahui, pandemik COVID-19 hanyalah sebuah kelangsungan daripada sejarah penyakit-penyakit berjangkit yang pernah melanda dunia dan memberi kesan ke atas perkembangan tamadun. Situasi yang membezakan kesan pandemik adalah masa dan teknologi yang mengiringinya. Melalui gerakan masa alaf baru, maklumat berkenaan pandemik tersebar luas dan cepat kerana wujudnya kecanggihan teknologi perhubungan maya. Kecanggihan teknologi perhubungan maya berkait rapat dengan globalisasi maklumat yang telah mempengaruhi pemikiran manusia dalam mendepani pandemik COVID-19. Bagi meneruskan agenda kita pada kali ini, saya akan beralih pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Encik Najwan. Encik, pada pendapat Encik, adakah dan bagaimanakah media massa memberi kesan positif kepada pemikiran masyarakat dalam mendepani pandemik COVID-19? Silakan Encik Najwan. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara pengerusi majlis, Hakim. Jadi, menurut pandangan saya berkaitan media massa ini memberi kesan positif kepada pemikiran masyarakat dalam mendepani pandemik COVID-19. Baik, pertama sekali saya ingin menerangkan bahawa fungsi media massa ini adalah untuk menyampaikan maklumat yang dapat menambah pengetahuan masyarakat. Jadi bila ianya berlaku sedemikian, bukan sahaja berita-berita yang sekadar hiburan, malah ianya juga menyampaikan maklumat-maklumat yang tepat. Jadi perkara ini dapat dikurangkan dengan adanya liputan-liputan media yang rasmi dan tepat. Sebagaimana contoh, kita ada berita harian, sinar harian, sebenarnya .my. Seterusnya, jika kita kaitkan dengan berita palsu ini, pada 1 Jun 2021, polis membuka sebanyak 21 kertas siasatan dalam menangani isu laporan berita palsu mengenai COVID-19 ini. Jadi dengan perkara-perkara yang tidak diingini ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pandemik COVID-19 ini bukannya sesuatu perkara yang sebagai perkara yang kita panggil rekaan semata-mata. Baiklah, seterusnya media massa ini juga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap SOP yang kita panggil sebagai itu. Dan SOP ini kita boleh layari di laman web seperti mysejahtera.my, Jabatan Kesihatan Negeri. Jadi bila wujudnya SOP ini, yang mana merupakan satu perkara yang harus
diwar-warkan kepada masyarakat luar, jadi masyarakat tidaklah berasa panik ataupun terkejut dengan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh MKN. Jadi dengan adanya perkara-perkara yang mampu memberi kesedaran kepada masyarakat melalui media massa ini, maka kita dapat mengetahui bahawa kita dapat tangani penyakit COVID-19 ini untuk tempoh masa yang panjang. Baiklah, seterusnya saya ingin mengajukan soalan kepada pengerusi forum kita, iaitu Encik Akmal Hakim lah. Pada pandangan Encik, melibatkan globalisasi maklumat ini, adakah ianya turut memberi sumbangan positif kepada pemikiran rakyat terhadap wabak COVID-19 ini? Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Najwan atas soalan yang diberikan. Okey, baik. Saya boleh katakan bahawa perkara ini telah memberi kesan positif terhadap isu COVID-19 di mana media massa telah meningkatkan hubungan komunikasi antara masyarakat. Hal ini dikatakan kerana apabila seseorang itu dijangkiti atau mendapat penyakit COVID-19 ini, kita tidak boleh menghubungi ataupun berjumpa secara berdepan dengan seseorang itu. Jadi dengan menggunakan teknologi maklumat ataupun dengan media massa yang terbaru ni, maksudnya kita gunakan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, kita dapat menghubungi ataupun masih dapat menjalin hubungan secara atas talian dengan seseorang itu. Bukan itu saja, dengan adanya dengan adanya teknologi maklumat pada masa kini, segala maklumat ataupun info-info dapat dikongsikan daripada seseorang kepada orang yang lain. Contohnya, seperti saya ada info yang sahih, saya ingin memberitahu kepada awak Encik Najwan, saya boleh menghubungi awak ataupun saya boleh terus saja memberitahu secara atas talian bahawa tentang sesuatu perkara itu. Okay, dalam masa yang sama, saya juga dapat menyelamatkan awak kerana contoh saya memberi info tentang keselamatan sesuatu tempat itu. Jadi awak akan mengetahuilah tentang keadaan ataupun situasi di satu tempat tersebut. Okey. Dr. Mary, apakah pandangan doktor pula tentang pengaruh media massa memberi impak yang positif dalam mendepani pandemik COVID-19? Baik, terima kasih saya diucapkan kepada saudara pengerusi Encik Akmal Hakim. Jadi pada pandangan saya, media massa ini memberi sumbangan positif dalam memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran semasa pandemik COVID-19. Sewaktu dunia masih dilanda krisis pandemik COVID-19 ini, masyarakat berasa gusar kerana pelbagai aktiviti seperti sebelum ini tidak dapat dilaksanakan, terutamanya sewaktu PKP dilaksanakan. Jadi situasi malapetaka COVID-19 ini telah memberi kesan ke seluruh dunia termasuklah Malaysia. Sebagai contoh, tempoh PKP telah dilanjutkan sehingga 14 hari bulan April tahun 2020. Walau bagaimanapun, aktiviti rakyat boleh ditingkatkan menerusi penjanaan aktiviti di dalam rumah sewaktu krisis dengan menggunakan perkakasan mudah alih mereka dan juga kemudahan jalinan rangkaian tanpa wayar. Hal ini dikatakan demikian kerana hampir setiap orang rakyat Malaysia mempunyai telefon pintar mereka sendiri tanpa memerlukan pembelian perkakasan tambahan. Untuk pembelajaran secara formal, rakyat dapat mengambil peluang menggunakan platform media massa dengan menggunakan perkakasan mudah alih mereka, seperti menggunakan telefon pintar mahupun tablet. Manakala
Para remaja atau orang dewasa yang masih belajar di institusi pendidikan tinggi dapat menggunakan perkakasan mudah alih untuk pembelajaran berterusan untuk tugasan kerja mereka. Misalnya, mereka dapat menggunakan perkakasan tersebut untuk berkomunikasi menerusi media massa atau media sosial seperti aplikasi WhatsApp, Telegram untuk membincangkan kerja khusus bersama rakan dan juga pencara mereka. Para pelajar dapat berkongsi maklumat menerusi media massa untuk menghantar kerja, terutama menggunakan platform awam seperti penggunaan aplikasi Padlet atau Google Drive. Seterusnya, pelajar dapat membangunkan kandungan berbentuk video dengan menggunakan aplikasi seperti Powtoon, Filmora atau Movie Maker. Manakala para pensyarah dapat menggunakan platform di atas talian atau secara dalam talian untuk melaksanakan mesyuarat maupun perbincangan bersama pelajar dengan keberadaan rangkaian tanpa wayar untuk aplikasi seperti Zoom, Google Meet atau Skype daripada rumah mereka. Di samping itu, rakyat boleh mengambil manfaat dengan menggunakan platform sumber terbuka menerusi perkakasan mudah alih untuk membaca atau mendapat pengetahuan baru sewaktu musim wabak COVID-19 dengan mengurangkan pergerakan di luar rumah dan meluangkan masa mereka dengan lebih efektif. Sebagai contoh, mereka boleh mendaftar dengan percuma kepada platform e-learning melalui perkakasan mudah alih. Antara platform yang boleh didapati daripada Udemy dan Coursera ada menyediakan kursus percuma untuk pelajar belajar dan mengulang kaji subjek berkaitan mata pelajaran atau kemahiran hidup yang lain daripada pelbagai subjek dengan menggunakan video. Jadi itu sahaja penerangan saya atau pandangan saya berkaitan soalan yang dikemukakan oleh Encik Ahmad Hakim tadi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya Dr. Mei. Sungguh jelas lagi menarik penerangan yang diberikan oleh Dr. Mei sebentar tadi. Berdasarkan penerangan yang diberikan oleh ahli-ahli panel, jelaslah bahawa media massa berfungsi sebagai perantaraan yang telah memberikan sumbangan positif dalam mendepani pandemik COVID-19. Namun demikian, media massa juga telah memberi kesan yang negatif terhadap isu COVID-19. Penyalahgunaan media massa telah menyebabkan berlakunya penyebaran maklumat palsu tentang pandemik ini. Contohnya, penyebaran maklumat palsu telah mempengaruhi keputusan sebilangan rakyat Malaysia dalam pengambilan vaksin. Seperti yang kita tahu, sejak kerajaan telah memperkenalkan satu penyelesaian kepada wabak pandemik COVID-19 ini, iaitu dengan pengambilan vaksin, telah berlaku banyaknya penyebaran khabar angin atau berita palsu di media massa, terutamanya di blog-blog dan aplikasi penyebaran maklumat yang lain seperti Telegram, Facebook dan sebagainya. Mengenai kesan suntikan vaksin ini kepada diri sendiri yang menyebabkan seseorang yang menyuntik vaksin itu akan mengalami kesakitan, kelumpuhan dan bahkan kematian. Maka disebabkan perbuatan ini, ramai rakyat Malaysia yang tidak yakin dengan vaksin yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Mereka juga takut jika berlaku apa-apa kesan yang buruk terhadap diri mereka. Kita lihat sebilangan besar rakyat Malaysia yang takut untuk mengambil vaksin ini bukanlah seorang yang anti vaksin ataupun tidak mahu mengambil duit secara total. Tetapi mereka hanyalah rakyat Malaysia yang mungkin tinggal di luar bandar dan tidak mengetahui perkembangan semasa atau kajian-kajian tentang vaksin ini. Hal ini menyebabkan mereka percaya sepenuhnya kepada berita-berita yang dianggap sahih, namun sebenarnya tidak sahih. Lihat sahaja berita-berita kebelakangan ini
yang mana melaporkan puluhan ribu rakyat Malaysia yang tidak hadir temujanji untuk mendapatkan vaksin mereka. Pengarah Kesihatan Perak iaitu Datuk Dr. Ding Le Ming dalam kenyataannya baru-baru ini menyatakan lebih 9,000 individu gagal untuk hadir menerima dos pertama bagi pemberian vaksin fasa kedua. Sinar Harian juga dalam laporannya pada 24 Mei lalu juga menyatakan Kerajaan Negeri Kelantan mendedahkan kira-kira 10,000 rakyatnya tidak hadir bagi temujanji untuk suntikan vaksin COVID-19 pada tarikh yang telah ditetapkan. Manakala bagi harian Metro pula telah melaporkan sebanyak 9.8% rakyat negeri Johor yang telah mendaftar vaksin gagal untuk hadir bagi temujanji pada tarikh yang telah ditetapkan. Baiklah, akibat daripada perbuatan ini, ianya telah menyukarkan usaha-usaha kerajaan untuk memastikan peningkatan peratusan imuniti kelompok yang lengkap divaksin dan menyebabkan kerajaan perlu mengalihkan kempen, iklan dan sebagainya untuk memaklumkan kepada rakyat tentang hakikat sebenar kebaikan vaksin tersebut. Kita dapat lihat jika tiadanya penyebaran maklumat palsu berkaitan COVID-19 ini, maka kerajaan tidak perlu bersusah payah untuk memberikan kempen dan galakan untuk orang ramai mengambil suntikan vaksin tersebut. Seterusnya, apakah pandangan bagi ahli panel pertama kita iaitu Dr. Mei? Bolehkah Doktor menerangkan serba sedikit? Silakan Dr. Mei. Boleh saudara pengerusi. Terima kasih saudara pengerusi atas pertanyaan. Pada pandangan saya, penyalahgunaan media massa telah menyebabkan perpaduan di negara kita terjejas. Tindakan menyebarkan berita palsu ibarat menyebarkan virus COVID-19. Kesan dan akibat daripada perbuatan ini cukup serius sehingga bukan sahaja boleh menjejaskan ketenteraman masyarakat awam, malah juga mempengaruhi ekonomi dan politik sesebuah negara. Akibat daripada penyebaran pernyataan palsu di atas media sosial akan menimbulkan kekacauan dan salah faham dalam masyarakat yang dapat menjejaskan perpaduan rakyat. Saya bagi anda semua satu contoh. Dahulu, semasa kerajaan telah memerintahkan kawalan pergerakan ke atas seluruh negara, kita telah dikejutkan dengan sebuah berita yang mengatakan bahawa kerajaan tidak membenarkan secara langsung segala urusan sama ada jual beli pemberian barang dan sebagainya apabila perintah kawalan pergerakan ini dijalankan. Hal ini telah membuatkan rakyat Malaysia mulai panik dan bergegas berpusu-pusu ke kedai dan pasar raya untuk memberi barangan sebanyak yang mungkin kononnya untuk menghadapi persediaan semasa PKP. Dan perkara ini kita istilahkan sebagai panic buying. Namun secara faktanya, kerajaan tidak pernah menghalang individu-individu untuk keluar dari rumah membeli barang keperluan keasas di pasar raya walaupun kita berada di fasa PKP. Akibat daripada ini, rakyat-rakyat berpusu-pusu menyerbu pasar raya untuk memberi barang keperluan, sedangkan pada ketika itu, kerajaan telah mengumumkan bahawa negara kita dilanda COVID-19 dengan adanya ramai orang awam yang sesat dalam pasar raya tersebut, menyebabkan situasi semakin bahaya kerana dengan adanya ramai orang, virus tersebut dapat merebat dengan sangat pantas. Tanpa kita sedar, selain itu, contoh yang kedua ialah pada 30 hari bulan Mei tahun 2021, telah menular di media massa yang menunjukkan bahawa kes harian COVID-19 adalah sebanyak 10,290 cases
9 buah kes, sedangkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah menerusi kemas kini di media sosial rasmi beliau melaporkan 6,999 kes positif COVID-19 pada hari ini. Jadi itulah pandangan saya, saudara pengerusi. Terima kasih Dr. Mary di atas penerangan. Penerangan Dr. Mary amat benar kerana penyebaran maklumat palsu berkaitan pandemik COVID-19 secara tidak langsung telah menjejaskan perpaduan rakyat Malaysia. Seterusnya, saya ingin bertanya Encik Najwan. Apakah pandangan Encik terhadap isu penyalahgunaan media massa sehingga menyebabkan penyebaran maklumat palsu pandemik COVID-19 ini berlaku? Silakan Encik Najwan. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengurusi majlis kita. Baiklah, pada pandangan saya lah, penyebaran maklumat palsu pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan wujudnya golongan anti-vaksin. Sebagaimana yang kita tahu, iaitu golongan yang tidak mahu untuk mengambil vaksin. Mahupun dos pertama, ini kan pula dos kedua. Jadi selama setahun pandemik melanda dunia, media sosial dipenuhi pelbagai teori, termasuk yang kelihatan masuk akal dan di luar daripada fikiran akal kita. Ada yang menyalahkan beberapa tokoh yang kononnya mahu mengubah tatan dunia, iaitu macam ia mahu mengubah sistem dunia yang mana ia menyatakan bahawa vaksin COVID-19 ini bertujuan untuk mengawal populasi manusia di dunia. Malah ada juga yang menuduh syarikat farmaseutical ataupun farmasi membunuh untuk menjual ubat dan vaksin. Daripada kisah dan komplot yang dikuasai, yang merupakan kuasa besar hingga teori beberapa kumpulan saintis bekerja secara rahsia di makmal bawah tanah. COVID-19 sememangnya diselubungi pelbagai teori konspirasi yang beredar di seluruh dunia. Hampir kesemua dakwaan tidak sahih itu sudah didedahkan atau dinafikan pihak-pihak yang terlibat. Tahukah anda bahawa pergerakan anti-vaksin yang pertama telah berlaku pada penghujung abad ke-20 lagi, iaitu pada lingkungan 1970. Yang mana sebuah kontroversi pada peringkat antarabangsa telah meletus mengenai keselamatan imunisasi difteria, tetanus dan pertusis ataupun dikenali sebagai DTP di Eropah, Asia, Australia dan Amerika Utara. Di United Kingdom ketika itu, satu tetangan hebat telah berlaku hasil dari laporan Great Ormond Street Hospital for Sick Children yang menetap di London. Hospital tersebut mendakwa yang bahawa 36 orang kanak-kanak telah mengalami kerosakan saraf neurologikal yang berpunca daripada imunisasi DTP. Sikap skeptik itu kemudian turut menjangkiti mereka yang tidak percaya dengan program vaksinasi yang dilancarkan di seluruh dunia setelah bekalan diperoleh di Malaysia. Pada negara Malaysia, kerajaan menyasarkan imuniti kelompok dapat dicapai selepas 80% populasinya mewakili 20 juta rakyat yang divaksin sehingga akhir tahun ini. Setakat 1 Jun 2021, hanya 12 juta orang yang mendaftar program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahawa program imuniti kebangsaan ini tidak berjalan dengan lancar kerana wujudnya golongan anti-vaksin ini. Maka, terdapat beberapa sebab mengapa terjadi sedemikian, iaitu kurangnya kesedaran mengenai situasi pandemik ketika ini. Seterusnya itu ragu-ragu untuk dapatkan suntikan kerana bimbang keselamatan dan kesan sampingan, dan ada juga kerana memang menentangnya. Sebagaimana yang kita tahu, vaksin COVID-19 ini merupakan satu vaksin yang telah pun dikaji oleh doktor-doktor pakar di negara Malaysia
dan disahkan selamat oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Klinik Kesihatan Malaysia. Jadi mengapa masih wujud golongan-golongan anti-vaksin ini untuk menangani isu-isu COVID-19 ini? Mungkin kita boleh katakan bahawa vaksin COVID-19 ini hanyalah satu berita palsu. Tapi apabila penyakit COVID-19 ini menimpa keluarga mereka sehingga menyebabkan kematian, barulah mereka sedar bahawa vaksin COVID-19 ini dapat membantu mengurangkan penyakit itu menjadi lebih teruk. Manakala isu lain timbul juga apabila seseorang tidak mengetahui tentang vaksin dan tidak mahu menerima maklumat yang diberitahu kepada masyarakat. Maklumat negatif tentang vaksin yang diterima oleh golongan anti-vaksin akan diproses dalam memori mereka dan kekal di dalam mindset mereka bahawa vaksin itu berbahaya. Jadi ianya sukar untuk diubah sikap dan pendirian orang seperti ini. Lebih-lebih lagi orang yang sangat kuat menentang vaksin. Katanya dan menambah mereka ini juga boleh mempengaruhi orang yang berada di sekeliling. Oleh itu, pengaruh COVID-19 ini yang melibatkan vaksin apabila dikaji dan disoal selidik, ianya berasal daripada maklumat-maklumat yang mereka cari pada pautan Google. Sedangkan kita mempunyai pelbagai doktor-doktor pakar seperti Dr. Faziah Muhammad Saad, iaitu ahli psikologi dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang berkata rasa takut adalah sebab utama sikap golongan anti-vaksin ini tidak mahu menerima vaksin. Jadi golongan anti-vaksin selalu mengheboh-hebohkan kes-kes terpencil dan dianggap ia kes yang biasa. Kemudian mereka menyebarkan di media sosial seperti menyatakan bahawa beberapa misi meninggal dunia selepas beberapa jam mengambil suntikan vaksin. Sebenarnya misi-misi tersebut mempunyai simptom-simptom lain sebelum mengambil vaksin tersebut. Jadi perkara ini tidak boleh dianggap sebagai perkara yang remeh kerana ia boleh mengganggu program imuniti kebangsaan negara Malaysia. Baiklah, seterusnya itu sahaja pendapat saya. Seterusnya saya berikan mikrofon ini kepada pengerusi forum kita, Encik Akmal Hakim. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Encik Najwan atas ulasan yang diberikan sebentar tadi. Sungguh jelas penerangan yang diberikan oleh Encik Najwan. Dapatlah dirumuskan bahawa media massa sememangnya banyak mempengaruhi kehidupan kita setiap hari serta memberi kebaikan kepada masyarakat dan negara. Media massa sewajarnya berperanan untuk membantu membangunkan dan memajukan negara. Namun, di sebaliknya telah menyumbangkan kesan negatif yang memang besar dan maafkan saya dan tidak dapat disangkal. Kita sebagai rakyat Malaysia harus mencelikkan mata agar tidak menyebarkan berita palsu yang melibatkan isu-isu serius serta hangat seperti isu COVID-19. Hal ini demikian kerana perkara ini amat berbahaya. Sehubungan dengan itu, isu ini mesti dibanteras dengan segera demi kesejahteraan individu, masyarakat dan juga negara. Sudah terang lagi bersuluh bahawa kita harus lebih peka dan intelektual menilai isu yang tersebar melalui cabang-cabang teknologi ini. Hal ini demi menjaga ketamadunan bangsa kini dan yang akan datang. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel yang sudi merumuskan topik kita pada hari ini. Dan ribuan terima kasih juga kerana sudi menjayakan perbincangan kita pada hari ini. Saya ingin menyeru kepada para hadirin supaya mematuhi SOP dan meningkatkan kesedaran dalam diri supaya
lebih beringat dan berjaga agar tidak terkena wabak COVID-19. Oleh itu, saya akhiri forum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. #stay at home, stay safe dan kekal ceria.